Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa nastaghfiruka ya hayyu ya qayyum. Salli wa sallim ala ibnika Salli wa sallim adada ilmika ala abdika wa rasulika wa habibika sayyidil ma'sum Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ahli mahabbatih wa aflah syu'unal ummati wa faraj annal humuma wal ghumuma ya hayyu ya qayyum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kepada kita peluang untuk sama-sama kita membicarakan kitab hikam, bicara ilmu kitab hikam, yang mana pada malam ini kita akan sambung balik apa yang berkaitan dengan apa yang kita baca semalam. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Ta'ala masih lagi memberi peluang kepada kita untuk menjalani kehidupan kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita mohon kepada Allah agar apa yang kita lakukan ini, moga-moga majlis ilmu yang kita adakan ini memberi manfaat kita di negara akhirat ataupun di negeri akhirat sekalian. Jadi insya-Allah Ustaz doakan kepada para jemaah di mana saja berada, semoga berada di dalam rahmat Allah, semoga berada di dalam limpahan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Jadi pada malam ini insya-Allah kita akan menyambung pembacaan kitab hikam kita dan kita sampai pada muka surat 57. Muka surat 57. Sebagaimana yang kita maklum, ada dua maqam yang kita bicara kemarin. Ada yang dipanggil dengan basat, ada yang dipanggil dengan qabad. Jadi dikatakan bahawa qabad ini adalah sesuatu yang membawa kepada duka cita yang datang daripada perasaan takut. Adapun basat itu satu keadaan yang membawa kepada sukacita, gembira, dan ia datang daripada harap, daripada sifat harap. Jadi harap ini dipanggil raja dan juga takut itu dipanggil khauf. Ada pun yang berlaku kepada kita dalam keadaan, contohnya bila mana sahaja kita mengingatkan akan kematian, lalu datang rasa takut. Kadang-kadang datang rasa sakit, datang rasa sedih. Bila mana sakit, kita pun memikirkan ambang kematian, rasa takut, sedih. Tiba-tiba didapati bahawa kita sihat. Didapati ketika mana kita dapat sihat. Bila kita sihat, maka datang gembira. Dalam waktu yang sama harap supaya kita ini dipanjangkan umur lagi. Maka begitulah keadaan kita. Maka bila datang rasa takut, dia datang sedih. Bila datang rasa harap, dia datang rasa gembira. Maka itu adalah perjalanan orang-orang yang berjalan kepada Allah pada peringkat permulaan. Pada peringkat permulaan. Bagi orang-orang yang saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala, baginya sama saja kedudukan. Sama ada mendapat nikmat ataupun mendapat ujian. Baginya mereka, orang-orang yang soleh ini, tetap mereka duduk bersama dengan Allah. Hanya kebanyakan manusia ini, apabila diberi nikmat, mereka mulai lalai kepada Allah. Sampai gembira dia membawa kepada lalai dia beribadah kepada Allah. Maka orang-orang yang soleh, walaupun mereka berada dalam nikmat, mereka gembira, tapi mereka bimbang
kegembiraan itu menyebabkan mereka ini tergelincir. Takut tergelincir. Maka dalam keadaan kita orang awam, mana yang kita nak? Qabat ke basat? Basat ini, qabat ini contohnya sakit. Ini contoh saja, sakit. Membawa sedih maknanya. Kadang-kadang rasa takut. Ada pun sehat dengan dapat nikmat, itu dipanggil basat, gembira. Membawa kepada gembira dan mengharapkan Allah agar Allah Ta'ala memberi nikmat lagi. Maka ini dipanggil basat. Basat ini sesuatu yang membawa kegembiraan, yang mendatangkan harap kepada Allah Ta'ala. Bagi orang yang saleh, dia lebih memilih basat, memilih qabat. Biarlah dia sakit, biarlah dia takut. Kerana apa? Kerana sedih, takut, lebih sentiasa ingat pada Allah dibandingkan dengan gembira dan dalam keadaan harap dan juga gembira. Kerana harap ni kadang-kadang semangat untuk beribadat itu kurang dibandingkan dengan takut. Maka begitulah keadaan kita orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan kita sampai muka surat yang ke-57. 57. Kata pengarang kitab kita, qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Al-arifuna, orang yang mengenal Allah. Al-arifuna iza basatu, ataupun boleh juga dibaca iza busitu. Al-arifuna iza busitu akhwafu minhum iza kubidu wala yakifu ala hududil adabi fil basti, ataupun dibaca dengan fil basti illa qalil, illa qalilun. Maka kata pengarang kitab kita ini, al-arifuna idza busitu, segala orang yang arif, yang mengenal Allah. Segala orang yang arif, orang yang mengenal Allah, orang yang sampai kepada Allah, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dekat dengan Allah Ta'ala. Maka apabila disukakan mereka itu, apabila mereka itu diberi kegembiraan, seperti apa? Dapat harta banyak. Ni orang soleh dapat harta banyak, tak macam kita. Seperti mendapat harta banyak, mendapat pangkat, mendapat kedudukan. Maka orang-orang soleh tidak suka begitu. Datang perkataan dalam keadaan dia bimbang. Baik. Orang yang arif ini orang yang kenal Allah, mengenal Allah Ta'ala, sehingga dikatakan bahawa dia tidak melihat yang lain, dia hanya melihat Allah Ta'ala sahaja. Hatinya lebih tertumpu kepada Allah. Baik, kita tengok keadaan manusia ini ada tiga. Satu, dia panggil keadaan dalam keadaan orang ini mendapat basat. Basat ini, orang ini mendapat kegembiraan. Seperti apa? Seperti orang yang kaya, contohnya. Orang yang kaya, orang yang ada pangkat, orang yang ada pangkat, orang yang kaya, orang yang ada kedudukan, ataupun orang yang mendapat penghormatan, maka kedudukan dia basat lebih kepada gembira. Maknanya lebih dalam keadaan kegembira. Maka manusia ini dia ada tiga keadaan. Satu, duduk di dalam basat. Basat ni dalam kegembiraan banyak. Kegembiraan banyak. Yang kedua, duduk di dalam qabat. Qabat ini dalam kesedihan banyak. Seperti orang-orang yang fakir, orang miskin, orang yang tidak ada kedudukan pada orang lain, maka dia duduk dalam qabat,
kehidupan dia banyak berduka cita. Ada pun orang yang duduk dalam basat, kedudukan dia banyak dalam kegembiraan. Orang yang duduk di dalam basat ini, kedudukan dia lebih pada banyak nikmat. Orang yang duduk dalam qabat ini, kedudukan dia lebih banyak ujian. Mana lebih baik? Mana lebih baik? Kalau kita faham, orang fakir, orang yang duduk dalam banyak bersedih ini lebih baik. Tapi kalau tanya, nak tak duduk dalam keadaan bersedih? Tambah, nak duduk dalam keadaan senang lah. Begitu. Maka, ketika mana ditimpa kesedihan, dia sedih. Sedih, dalam keadaan dia sedih, sehingga dia ini, bila sedih, datanglah di dalam hati dia. Maknanya dalam hati dia rasa bila sedih tadi, datang dalam hati dia rasa sama ada dia, kalau dia sedih pada dosa, dia datang takut pada Allah. Maknanya kalau sedih pada dosa lah, sedih pada dosa. Kalau dia sedih kepada ibadat dia yang ditinggalkan, maka dia pun datang rasa bimbang. Rasa bimbang, rasa lemah tubuh. Kerana apa? Kerana memikirkan diri dia. Kalau dia duduk dalam keadaan dia ini tak ada ilmu, dia rasa lemah, sedih, maka sebenarnya orang itu duduk di dalam qabat. Duduk di dalam qabat. Tetapi kalau ada orang yang duduk dalam keadaan sehat, dia dapat nikmat, dalam gembira, maka dalam hati dia lebih kepada harap. Harap kepada Allah. Harap dengan harta dia ini, harap nanti kalau dia buat macam ni Allah ampunkan dosa dia. Begitu. Maka manusia ini, katanya satu orang ulama yang bernama, apa nama, Syekh, dia kata, Abu Abbas Mursi mengatakan, Al-ammah idza khuwifu khafu. Orang awam ini, kalaulah diberi takut, dia takut. Cerita bab azab, cerita bab kubur, cerita bab mati, mari takut. Masa takut itu mengharapkan, mana mari rasa takut. Kemudian wa iza rajau. Apabila diberi pengharapan, dia pun datang harap. Macam mana? Bila takut cerita bab mati, rasa takut saja. Mari takut dalam hati dia. Tapi apabila cerita bab harap, keampunan Allah ini besar, begini-begini, datang harap. Tetapi orang arifun idza khuwifu rajau. Orang arif bila ketika mana diberi takut, maka dia berharap kepada Allah. Ketika mana diberi harapan, dia rasa takut kepada Allah. Macam contohlah, kalaulah kita cerita mengenai syurga, maka kita harap nak masuk syurga. Tetapi orang-orang yang arif billah itu, keadaan dia ini, ketika mana saja orang lain takut, dia lebih kepada harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana orang berharap nak masuk syurga, dia takut. Dia takut pula. Kenapa? Kerana dia memikirkan ketika mana saja duduk di dalam keadaan baik, mengharapkan itu, banyak orang gelincir. Kadang-kadang begitu. Apa maksud dia sebenar? Baik, kita tengok. Dia nak bagi tahu begini. Dia kata segala orang yang arif itu, apabila disukakan mereka itu daripada nikmat, sama ada dapat kaya, dapat pangkat, terlebih takut daripada mereka itu, sebenarnya mereka itu takut. Dia dapat nikmat, takut. Satu orang khalifah bernama Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau ini tidak mahu jadi khalifah. Tetapi ketika mana menjadi khalifah, yang mana ketika itu orang berebut-rebut nak jadi khalifah. Anak kepada khalifah yang wafat itu berebut-rebut nak jadi khalifah.
tetapi yang dipilihnya adalah menantunya, iaitu Umar bin Abdul Aziz. Ketika mana dipilih Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, Umar bin Abdul Aziz menangis takut kepada Allah. Bukan dia gembira, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mana mendapat nikmat. Ada pun orang macam kita, bila dapat nikmat dia tak jadi takut. Siapa yang dapat duit banyak dia jadi takut? Siapa dapat duit banyak jadi takut? Siapa dapat pangkat besar dia jadi takut? Sifat orang yang soleh, ketika mana mendapat nikmat, dia bukan rasa gembira, tetapi dia merasa takut kepada Allah. Maka mendapat nikmat itu, gembira itu dipanggil basat. Ketika mana mendapat basat, kegembiraan, dia datang rasa takut. Begitu juga Umar bin Abdul Aziz, dia menangis takut kepada Allah walaupun ketika itu menjadi khalifah, sedangkan jawatan khalifah itu jawatan yang direbut oleh ahli-ahli waris kepada khalifah yang wafat. Sebab itu berbeza kedudukan orang soleh dengan orang awam. Orang soleh tidak mahu apa-apa, ketika mana sahaja dia diberi sahaja, dia yang mana apa yang diberi tu orang lain tengok nikmat, tapi bagi dia bukan nikmat. Maknanya orang lain dapat tu gembira, tetapi bagi dia bukan satu kegembiraan. Maka tengok orang soleh. Orang soleh bila dia dapat nikmat, dia rasa takut kepada Allah Ta'ala. Datang sifat takut di dalam hati. Begitu juga dengan satu orang yang sahabat Nabi yang bernama Abu Dza Al-Ghifari. Abu Dza ini, beliau ini satu hari menyampaikan kuliah. Ketika mana beliau menyampaikan kuliah, ada khalifah di dalam kuliah beliau. Dulu-dulu khalifah dengar kuliah, sesibuk mana memerintah negara, kuliah agama duduk bersama dengan ulama. Maknanya itu khalifah dahulu. Harun Rashid belajar dengan Imam Malik, walaupun Harun Rashid itu seorang khalifah. Jadi seorang khalifah duduk dalam kuliah majlis, khalifah itu ialah Yazid ibnu Muawiyah. Masalah Yazid ibnu Muawiyah ni berlaku pertelingkahan, itu dalam bab sirah. Tapi nak cerita bahawa ketika mana Abu Dza ini menyampaikan ilmu, maka di dalam majlis ilmu tu ada khalifah Muawiyah, Yazid ibnu Muawiyah. Jadi bila sahaja menyampaikan ilmu, cerita tentang jangan jaga-jaga dengan tipu daya dunia. Jaga-jaga dengan tipu daya dunia. Maka Muawiyah ini, Yazid ibnu Muawiyah berfikir. Dia kata jaga-jaga dengan tipu daya dunia sebab dia tidak lagi diberi dunia. Dia tak pegang jawatan khalifah. Tak pegang lagi jawatan khalifah, dan harta kekayaan tu tak ada depan mata dia. Maka Khalifah Yazid ibnu Muawiyah ni nak uji Abu Dza tadi. Bila dia nak uji, dia ambil harta, dia suruh orang hantar rumah Abu Dza. Bila sampai harta orang pun hantar, lalu Abu Dza pun terima. Maka utusan tadi balik jumpa khalifah tanya, dia ambil ke tak ambil harta tadi? Kata utusan tadi ambil. Sekarang dunia duduk tangan dia. Lama ni dia kata jangan kejar dunia, dunia tak ada tangan dia. Sekarang ni dunia ada tangan dia. Tengoklah macam mana berlaku. Begitulah kita. Kadang-kadang kalau kita tak ada jawatan, kita sedang cakap, kalau saya jadi khalifah begini, saya kalau jadi Perdana Menteri begini, saya kalau jadi menteri begini, saya kalau jadi menteri besar begini, saya kalau memerintah gini. Tiba-tiba boleh ke dia jadi lain pula. Maka ketika itu katanya khalifah tadi, dia ambil tak dah harta? Ambil. Sekarang ni dunia ada tangan dia.
Esokkan khalifah tadi beritahu kepada utusan, minta balik harta dengan dia. Katakanlah harta yang diberi itu tersilap hantar, terberi kepada dia, sebenarnya nak beri pada orang lain, terberi kepada dia. Maka ternyata harta itu sudah tidak ada. Habis dah dibelanjakan. Ke mana dia belanja? Dia belanja, dia bagi fakir miskin. Abu Zar bila duit datang ke rumah dia banyak-banyak, harta banyak, dia tak boleh tidur. Dia rasa takut. Akhir sekali dia keluar daripada rumah, dia bagi fakir miskin. Selagi mana harta tu tak habis lagi tu, dia tak balik. Kenapa? Kerana rasa takut. Tidakkah dia rasa gembira? Tidak. Orang soleh ni tak sama dengan kita. Orang soleh ketika mana dapat satu kegembiraan, dia takut. Bukan dia gembira. Kita dapat satu gembira. Ketika mana dapat satu benda yang takut, maknanya bila dapat sesuatu yang benda yang menakutkan, pun rasa takut. Maka kita tengok apa yang berlaku kepada orang soleh. Dia kata apa? Dia kata apabila disukakan mereka itu, terlebih takut daripada mereka itu. Apabila disukakan, maka dia jadi takut. Apa maksud disukakan? Apabila dia mendapat nikmat, dia pun mendapat nikmat, maka dia pun rasa takut. Rasa takut ketika itu. Kenapa pula takut? Takut Khalifah Umar bin Abdul Aziz takut. Dapat khalifah memang sedap, dapat khalifah segala pembendaharaan dunia Islam duduk di tangan dia. Segala harta-harta kerajaan dunia duduk di tangan dia masa ketika itu. Tapi dia rasa takut. Kerana apa? Kerana bimbang kedudukan dia dekat negeri akhirat. Inilah tanda orang-orang soleh. Orang-orang soleh dia tidak mahu dengan apa yang orang lain mahu. Orang lain nak, maknanya, tapi dia ini tidak mahu. Tapi bila dia disukakan, maka datang rasa duka cita, rasa takut. Maka terlebih takut daripada mereka itu apabila didukakan mereka itu, dan tiada berdiri atas segala had adab pada masa sukacita, melainkan sedikit. Makanya apabila diberi kegembiraan, akhirnya didukakan mereka itu. Sepatutnya gembira, dia jadi takut, dia jadi sedih. Jadi sedih. Maknanya kerana apa? Tiada berdiri atas segala had adab. Kerana ketika mana dapat nikmat, banyak orang tidak ada adab dengan Allah. Tidak ada adab dengan Allah pada masa sukacita, masa dapat kegembiraan, kecuali sedikit saja yang dapat jaga. Baik, kita tengok mana yang kita banyak ingat Allah. Ketika mana kita sihat ke, ketika mana kita sakit. Mana orang yang lebih kuat beribadat? Ketika mana dapat harta banyak ke, dia sibuk dengan harta ke, ketika mana harta tak banyak. Maka orang-orang saleh ketika mana mendapat nikmat, maka rasanya takut. Takut dia kepada Allah. Baik. Qabat ini maknanya sesuatu yang membawa kepada merasa sempit. Adapun basat itu sesuatu yang merasa lapang, sesuatu yang merasa lapang. Baik, kita tengok. Apabila sahaja mendapat qabat, mendapat sesuatu yang gembira, sesuatu yang menggembirakan. Contohnya apa dia? Contohnya ini tadi kita sebut kegembiraan, dapat harta, dapat pangkat, dapat kedudukan. Ini orang awam macam kita. Baik, kita bicara tentang orang ahli ibadat pula, yang sepatutnya dapat kegembiraan. Apa dia? Yang pertama, apabila seorang itu mendapat basat. Basat ini lapang, ataupun lapang dapat sukacita. Seperti apa? Seperti yang ada tiga. Tiga sebab yang membawa orang itu gembira. Maknanya tiga
perkara yang membawa kepada basat. Basat ini maknanya gembira. 3 perkara yang membawa gembira. Yang pertama, az-ziyadatu fi ta'at. Apabila bertambah taat. Kalau kita boleh baca Quran banyak-banyak, kita gembira. Kalau kita ini maknanya, kalau kita ini boleh puasa, kita rasa gembira. Kalau kita boleh infak harta banyak-banyak pada orang, kita gembira. Gembira. Tetapi bagi orang soleh, ketika mana dia tambah ibadat, dia jadi takut. Kenapa dia takut? Maka ketika mana saja bertambah ibadat dia kepada Allah, maka ketika itu dia merasa takut, maka dia akan menjaga ibadat itu dengan ikhlas. Kenapa takut? Takut jadi tidak ikhlas. Takut ibadat tadi membawa kepada riak. Takut ibadat tadi tidak ikhlas, yang pertama. Yang kedua, takut ibadat itu maknanya tidak. Yang pertama tidak ikhlas, takut tidak ikhlas. Takut ibadat itu membawa kepada ujub, bangga. Takut membawa kepada bangga kepada ibadat tadi. Jadi ketika orang macam kita ini, orang-orang yang macam tu, beza orang soleh dengan tidak soleh, beza orang arif dengan tidak arif. Maknanya orang yang arif billah, ketika mana dia mendapat basat, kegembiraan yang sepatutnya benda tu membawa gembira, dia datang rasa takut. Seperti apa? Seperti ziyadatu fi ta'at, tambah ibadat. Makin tambah ibadat, semakin tambah ibadat, rasa takut. Maka benarlah mengatakan bahawa 3 orang bagaikan neraka di hadapan mata. Siapa? Yang pertama Ali Zainal Abidin, yang kedua Al-Imam Hasanul Basri, yang ketiga Umar bin Abdul Aziz. Kenapa dikatakan bagaikan neraka? Kerana ketiga-tiga ini setiap malam menangis. Setiap malam menangis, setiap malam menangis. Ali Zainal Abidin itu sembahyang 1000 rakaat satu hari. 1000 rakaat satu hari itu, dia sepatutnya nak menangis apa? Sudah soleh. Tetapi semakin taat beribadat, semakin takut kepada Allah Ta'ala. Ketika mana mendapat basat, kegembiraan, ketika mana mendapat kegembiraan, dia lebih rasa takut. Jadi takut kepada Allah. Sebab itu dia kata orang arif ini, iza busitu, apabila diberi sesuatu yang lapang, yang gembira, akhwafu minhum, itu yang lebih dia bimbang. Maka ziyadatul fita'an, sesuatu yang bertambah kepada ketaatan itu, dia bimbang. Yang pertama, bimbang tidak ikhlas. Boleh tambah ibadat, dia bimbang, takut tidak ikhlas. Yang kedua, dia bimbang, takut ibadatnya itu ada ujub. Ada ujub, yakni ada merasa sifat bangga. Sebab itu dia datang rasa bimbang. Maknanya ketika itu sedangkan dia duduk di dalam basat, membawa kegembiraan. Yang kedua perkara yang membawa gembira tadi, az-ziyadatu fid dunya, bertambah dunia. Kita kata macam mana? Ada satu orang tu dia kata, alhamdulillah saya ni ustaz, dia bagi tahu sendiri, saya ni ustaz, apa yang saya minta ni Tuhan bagi belaka. Saya nak rumah, dapat rumah. Saya nak kereta, dapat kereta. Dia cerita-cerita gitu. Gembira dia. Gembira dia. Alhamdulillah. Orang-orang soleh ini, orang-orang soleh, sesuatu yang dia dapat nikmat yang biasa orang macam kita tengok nikmat, dia bagi dia tak rasa macam itu nikmat. Tetapi benda itu membawa kepada perkara ujian dia. Dia jadi bimbang. Bimbang. Maka ziyadatu fi dunya, yang kedua perkara yang membawa kepada lapang dada, basat ini, kegembiraan itu, kegembiraan yang kedua adalah pertambahan pada dunia.
Maka bertambah pada dunia itu gembira ke sedih? Ada tak orang sedih? Oi, duit saya banyak sedih ada. Tak ada. Biasa kalau dapat duit banyak, maknanya gembira lah. Ada orang dapat bantuan. Tengah-tengah dulu PKP dapat bantuan. Dapat 600 ke 800 ke 1000. Oh, gembira. Masa bila kita tak gembira? Ketika mana orang lain dapat bantuan, kita tak dapat bantuan. Maknanya kita pun bersedih. Bersedih. Maka di sini pengarang kitab kita mengatakan beza sungguh orang yang soleh. Kerana orang yang soleh tidak ada lagi pergantungan hanya kepada Allah. Dia tidak gantung kepada taat dia. Dia tidak gantung pada taat. Dia tidak bergantung pada dunia. Kenapa? Bila bertambah saja kepada dunia, sepatutnya gembira jadi takut. Kerana hatinya bimbang. Takut pertambahan itu menyebabkan dia jauh daripada Allah. Maka dia menghadapi perkara pertambahan dengan dunia tadi. Yang pertama dengan bersyukur di atas nikmat Allah. Maknanya yang kedua, yang pertama dia bersyukur dengan nikmat Allah. Bila Allah Ta'ala beri saja dunia, dia bersyukur. Apa makna bersyukur kepada Allah? Dia akan hati-hati, dia akan guna nikmat itu pada jalan yang Allah Ta'ala beri kepada dia. Maknanya apa? Maknanya kalau dia dapat harta, dia guna harta pada jalan Allah. Dapat harta banyak, maka dapat harta banyak dia fikir, harta ni aku kena bantu fakir miskin. Harta ini aku nak guna untuk ilmu. Ini untuk bahagian ilmu. Ni harta ni aku nak bagi, ni bahagian ilmu. Bagi ilmu bagi siapa? Bagi orang-orang yang nak belajar ilmu. Orang yang menyampaikan ilmu ke, orang yang belajar ilmu ke, nak pergi ke pondok ke, itu teman. Itu pula. Ini bahagian ibadat pula, yang melibatkan ibadat khususiyah. Seperti apa? Ini aku nak bagi ke masjid. Contohnya. Jadi digunakan jalan pada Allah Ta'ala. Kenapa dia menghala dia guna tu? Kerana dia bimbang. Bimbang dia, dapat basat, dapat lapang dada, dapat gembira, dapat sukacita. Orang lain dapat sukacita dalam keadaan dia ini dalam keadaan gembira. Tidak, orang soleh, kau dapat benda tu sukacita, kau takut pada Allah. Jadi terbalik, jadi takut kepada Allah. Maka dia jaga dengan apa? Dia jaga membasat kegembiraan itu. Yang pertama, ada pun pertambahan ibadat dia jaga dengan supaya sentiasa ikhlas, dan jaga supaya ibadat itu tidak ujub dan riak. Dia tidak ada yang pertama dia kata pertambahan pada taat, tidak ujub, dia dalam keadaan ikhlas, menjaga supaya ibadat itu ikhlas, dan tidak juga menjaga supaya ibadat itu tidak riak, dan jaga juga ibadat itu tidak bangga. Ujub maknanya. Dan yang kedua, bila Allah Ta'ala tambah kepada dunia saja, pertama pada dunia, dia menghadapi dengan bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah Ta'ala yang pertama. Yang kedua, dia gunakan dunia itu kepada taat. Dia gunakan dunia itu pada taat. Jadi begitu. Dalam agama kita ini kita tidak dilarang. Kita tidak dilarang untuk memiliki harta yang banyak. Tidak dilarang. Kamu nak milik harta banyak, silakan. Tidak ada masalah. Kamu nak pegang jawatan apa-apa, silakan. Tidak ada masalah. Harta banyak ke, ada jawatan tinggi ke, ada pangkat besar ke, itu tidak salah. Yang salahnya itu dengan harta banyak, kamu lalai pada Allah. Maka jadi takut. Bila jadi takut, digunakan harta itu pada taat. Digunakan harta itu pada ketaatan kepada Allah. Yang kedua. Yang ketiga, pertambahan kepada dunia tadi, maka izzau anit ta'ah, dia akan merasa takut kerana bimbang. Dia ini didatangi sifat lalai. Bimbang, takut lalai kepada Allah. Inilah sifat orang soleh.
Sebab tu orang soleh ni mereka itu bersamaan saja. Dapat nikmat ke, dapat khabat ke, dapat basat ke, dapat nikmat ke, dapat ujian ke, dapat kegembiraan ke, dapat duka cita, tetap hati dengan Allah. Allah macam mana pun tetap hati dengan Allah. Ini orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan yang ketiga di antara perkara yang membawa kepada dia mendapat basat ataupun perkara yang membawa kepada kegembiraan, yang ketiga adalah madhun nasi alaihi, manusia puji atas dia. Bila manusia puji atas dia, gembira ke kita? Kita gembiralah dapat pujian. Ada setengah tu dia suka baca komen-komen. Kadang-kadang ustaz ni tulis pun dak acik pun komen kadang-kadang. Minta maaf banyaklah kadang-kadang baca. Maknanya yang paling penting kita nak menyampaikan ilmu yang apa yang Allah Ta'ala bagi. Kadang-kadang kita baca juga. Tapi kalau baca yang baik-baik tu alhamdulillah, suka juga kita baca. Tapi kadang-kadang ada yang suka mengkritik, ada yang suka mencela dan sebagainya. Itu tidak bagus. Jadi dikatakan bahawa mendapat pujian manusia. Bila mendapat pujian manusia itu, maka dalam keadaan macam itu, ketika itu orang-orang soleh dapat pujian, rasa takut. Bukan rasa gembira, bahkan rasa takut kepada Allah. Bila ketika mana dapat kegembiraan, rasa takut kepada Allah Ta'ala. Jadi macam mana dia menghadapi tadi? Dia rasa takut. Takut kenapa? Dia takut maknanya takut pujian tadi menyebabkan dia lalai kepada Allah Ta'ala. Maka dengan cara dia nak menghadapi supaya bila orang puji tadi, cara dia nak menghadapi bila orang puji dia tadi, dia yang pertama, dia akan melihat kepada aib diri dia. Maknanya bila orang puji saja, dia pun tengok aib diri dia. Allah, orang puji aku baik, padahal aku bukan baik. Orang puji aku soleh, padahal aku bukan soleh. Orang puji aku alim, padahal aku bukan alim. Sedangkan banyak kejahilan aku lagi, banyak keaiban aku. Sehingga ketika itu sifat orang soleh. Ketika mana dapat pujian, dia tak gembira, dia jadi takut. Dia jadi takut, dia jadi bimbang. Sebab tu dia kata apabila diberi basat, sama ada pujian atas manusia, pertambahan dunia, pertambahan ibadat, maka itulah yang lebih takut. Akhwafu minhum, lebih ditakuti daripada mereka. Orang soleh begitu, lebih ditakuti apabila diberi kegembiraan kepada dia. Maka dalam keadaan macam itu, dia hadapi macam mana? Dia akan melihat aib diri dia. Bila lihat aib diri dia, dia pun sedar, aku ni sebenarnya tidak layak dipuji. Bukan orang yang layak dipuji, maknanya. Yang kedua, dia hadapi dengan tidak banyak meminta-minta kepada Allah. Maknanya bila Allah tidak banyak meminta-minta tentang sesuatu yang menggembirakan dia, tidak meminta-minta kepada perkara dunia, dia lebih banyak kepada muhasabah dirinya, dia lebih banyak kepada berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, macam mana dia menghadapi bila dapat pujian manusia? Maka yang ketiga, dia menjauhi daripada orang, menjauhi manusia. Kau banyak berkawan dengan orang, kau banyak pujian. Kita ni kalau banyak pujian suka sangatlah. Maknanya inilah betul lah. Ini ada komen yang kata satu doa, Allahumma ahyina miskinan wa amidna miskinan wa sunna fi zumratil masakin. Maka dikatakan bahawa ini doa Nabi, hidupkanlah aku miskin, matikanlah aku miskin, himpunkan aku di kalangan orang-orang miskin. Kita nak doa dok gitu. Takkan kita nak doa gitu kan. Kita nak jadilah aku orang kaya. Jadilah aku orang kaya. Hidupkan aku dalam keadaan kaya. Maknanya itulah kita nak.
orang-orang yang soleh mereka tidak melihat kepada itu. Mereka tidak lihat kepada perkara itu. Sebab itu beza. Orang yang soleh ini, orang cela dia, orang puji dia sama je. Orang puji, kita orang puji, suka dipuji. Orang cela, kita rasa sedih. Kita rasa sedih. Belum lagi termasuk orang yang benar-benar mengenal Allah. Sifat begitu. Sifat begitu. Belum lagi sampai kepada makam yang sebenarnya. Orang yang soleh di sisi Allah. Kita berasa kita soleh dah. Contoh je. Kita tolong orang, kita infak. Kita ada duit, kita infak. Kita ada duit, kita infak. Itu baru orang ada duit. Kalau orang jenis ilmu, mengajar. Orang jenis ilmu ni, dia mengajar sini, mengajar sini. Ataupun orang suka tolong orang. Akhirnya apa yang kita dapat? Kita dapat pujian. Bagus mengajar bagi ilmu. Bagus kamu dermawan bagi infak. Bagusnya kamu ni suka tolong orang bagi yang khidmat. Maka gembira kita kerana dapat pujian. Tiba-tiba orang pun kata, ini mengajar tidak ikhlas. Ini orang yang infak ini, dalam keadaan menunjuk-nunjuk orang. Contohnya, dia infak ni nak tunjuk-tunjuk orang. Lepas pada tu, orang yang khidmat ni, dia inginkan habuan sesuatu. Apa yang berlaku? Kita jadi marah. Kita jadi marah, kita jadi sedih. Kenapa? Lalu kita kata, selama ni aku buat baik, orang tak hargai aku. Aku buat baik, orang kata gini. Kita pun jadi sedih saja. Sedih. Sebab apa? Sebab orang cela kita. Orang tuduh kita. Orang hina kita. Orang hina kita dan seumpamanya. Seumpamanya. Bermakna kita belum lagi duduk di dalam orang yang benar-benar mengenal Allah. Orang yang mengenal Allah itu sebenarnya termasuk di dalam ayat wala yakhafu laumata laim. Mereka itu tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Jadi dalam keadaan macam itu, maknanya tidak takut kepada celaan orang yang mencela. Kenapa? Kerana hatinya sudah bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan lagi bahawa kenapa bila diberi basat kegembiraan dia jadi rasa takut? Kerana dikatakan bahawa apabila tiada berdiri atas segala had adab pada masa sukacita melainkan sedikit. Kerana sesungguhnya orang apabila dapat nikmat, dapat kegembiraan, orang dapat kegembiraan, duduk dalam kebaikan, boleh jaga adab dia dengan Allah sedikit saja. Oleh kerana itu dia bimbang sedikit saja. Sebab apa? Sebab kadang-kadang apabila sudah dapat saja kegembiraan, kadang-kadang dia tergelincir. Tergelincir. Ketika mana sahaja dia susah, dia boleh beribadat, tiba-tiba dapat senang, lupa ibadat. Jadi banyak orang-orang tergelincir ketika mana dapat kebaikan yang Allah uji pada dia. Maka dengan sebab itu orang-orang yang saleh dia pun mulai rasa takut. Kenapa rasa takut? Kerana apabila dia mendapat kegembiraan, dia bimbang kegembiraan itu membawa kepada dia ini dalam keadaan lalai, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan pernah berlaku ada satu orang datang jumpa Abu Muhammad, datang jumpa dengan seorang syekh. Dia kata, dulu aku ini kuntu ala bisatil unsi. Dulu aku ni duduk dalam hamparan, dalam basat, dalam kegembiraan. Aku ini duduk dalam seronok bersama dengan Allah. Futiha alayya tariqul basat. Lepas tu Allah Ta'ala buka padaku jalan kegembiraan. Aku semakin duduk dekat dengan Allah Ta'ala, suka. Tiba-tiba fazalaltu, maka aku gelincir. Tiba-tiba gelincir. Bila gelincirnya, fahujibtu an maqami
maka aku terhijab daripada makam aku. Kadang-kadang begitu. Kadang-kadang bila dalam keadaan kita tak ada apa-apa ni, kita jadi baik, soleh, alhamdulillah. Tiba-tiba Allah Ta'ala memberi, tak kiralah kedudukan Allah Ta'ala beri, akhirnya tergelincir. Bila tergelincir saja, mulalah rasa duka cita dan mulalah rasa terhijab. Faqaifa sabilu ilahi, bagaimanalah aku nak kembali, dullani alal wusuli ila ma kuntu alaihi, tunjuklah kepada aku. Dia kata pada Abu Muhammad Al-Jariri ni, Abu Muhammad ini kata, ya Syekh Abu Muhammad, tunjuklah pada aku, dullani alal wusuli ila ma kuntu alaihi, tunjukkanlah kepada aku jalan yang untuk aku sampai kembali terlepas aku tergelincir. Sebab tu banyak orang tergelincir bila mana sahaja dia mendapat nikmat. Dapat nikmat. Jadi begitulah, kadang-kadang membawa kepada lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Lalu dikatakan lagi, hanya sesungguhnya saat takut segala orang yang arif. Ketika mana takut orang-orang arif, dia membawa kepada sukacita. Ketika mana takut, dia jadi sukacita. Apa makna sukacita? Jadi lapang dada dia dengan Allah. Baik. Contoh berlaku ketika mana Nabi SAW berhijrah daripada Mekah ke kota Madinah. Dalam perjalanan hijrah Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar ni, Sayyidina Abu Bakar ni sentiasa rasa takut. Takut Rasulullah dibunuh. Sehinggalah maka Rasulullah SAW bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi di dalam satu gua yang dipanggil Gua Sur. Ketika mana bersembunyi di dalam Gua Sur ini, maka datanglah orang-orang musyrikin Mekah cari, maka Rasulullah SAW bersama Sayyidina Abu Bakar duduk dalam gua, jaga nak selamatkan diri dia. Maka orang-orang musyrikin Mekah naik atas bukit, jumpalah tempat yang persembunyian Rasulullah, dan dia tengok ada gua. Maka dia naik atas batu tadi, duduk atas gua tadi. Daripada batu tadi, kalau dia tengok kaki dia bawah, dia nampak lubang, nampak Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar dalam tu. Maka Sayyidina Abu Bakar rasa bimbang. Ketika rasa bimbang, mari rasa takut. Dia pun mari fikir, bimbang, takut Rasulullah dibunuh. Tetapi ketika mana datangnya rasa takut, Nabi SAW pula rasa lapang. Lalu Rasulullah berkata, wahai Sayyidina Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kamu bimbang, jangan kamu takut, jangan kamu bersedih, Allah Ta'ala bersama dengan kita. Sebab itu Rasulullah ini, tengok makam dia. Sayyidina Abu Bakar ketika itu takut dia itu tetap mengharap kepada Allah. Tetapi makam Rasulullah SAW ketika mana takut, datang lapang dadanya. Kenapa? Kerana Nabi SAW adalah hamba Allah yang paling mulia, yang hatinya sentiasa bergantung kepada Allah. Ini sifat orang yang soleh. Baik. Maknanya mereka itu dalam keadaan sentiasa bergantung hatinya kepada Allah. Dia tidak bergantung kepada basat, kegembiraan. Datanglah gembira macam mana pun, hatinya tetap dengan Allah. Dia juga tidak bergantung kepada qabat. Datang kesedihan itu tidak membawa dia lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dikatakan bahawa contoh yang lain, ketika mana Nabi SAW nak berperang dalam satu peperangan yang dipanggil dengan Perang Badar. Maka berpanggil para perang Badar. Ketika mana nak berperang dalam satu peperangan Badar ini, Rasulullah ni pergi ni bukan nak berperang, nak menyekat, nak ambil barang-barang Islam, orang-orang Islam saja. Tapi akhir sekali maknanya membawa kepada berlaku peperangan. Ketika mana nak berlaku peperangan Badar, malamnya itu Rasulullah munajat kepada Allah Ta'ala.
Orang lain, para sahabat tidur, letih ketika itu, tapi Rasulullah tak tidur. Rasulullah bermunajat kepada Allah. Ketika mana Rasulullah bermunajat kepada Allah, kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, kenapalah kamu berat-beratkan diri kamu ni? Maknanya sahabat lain tidur, mundak tidur bermunajat kepada Allah Ta'ala. Kan kita duduk bersama dengan Allah. Duduk bersama dengan Allah Ta'ala. Ketika itu Rasulullah bermunajat kepada Allah. Munajat kepada Allah Ta'ala. Maknanya, Allahumma intahli hazil isabah la tu'bad. Ya Allah, ya Tuhanku, seandainya maknanya seandainya engkau binasakan kumpulan yang sedikit ini, aku bimbang, kata Rasulullah, engkau tidak disembah. Ketika itu lalu Rasulullah SAW sebenarnya ketika mana saja dia ini makna nak berperang, Rasulullah tahu tak dia berperang pada jalan Allah? Memanglah Rasulullah tahu. Dah bersama Rasulullah itu siapa? Allah. Bersama dengan Rasulullah itu Allah. Tapi Rasulullah walau dalam keadaan macam itu pun, ketika dia tahu macam kita lah, kita berada di pihak benar, kita rasa gembira. Tapi ketika mana Rasulullah nak berperang pada jalan Allah Ta'ala ini, dan itulah peperangan yang pertama yang maknanya membawa kepada kemuliaan Islam. Nak tengok mulia ke atau tengok takut orang kafir akan memandang hina pada Islam, memanglah Allah Ta'ala akan jaga. Tetapi dalam keadaan bersama dengan Allah, Rasulullah tetap bimbang. Jadi rasa takut. Ketika gembira, ketika takut, Rasulullah tenang. Ketika mendapat basat, tapi Rasulullah rasa bimbang. Begitu. Sebab itu orang-orang soleh ketika dapat basat, dapat harta, bimbang. Dapat bimbang. Kita gembira, dia bimbang. Ketika dapat kegembiraan, dia bimbang. Ketika datang kebimbangan, dia gembira. Sebab bergantung hati dengan Allah. Maka demikianlah keadaan orang-orang soleh. Keadaan orang soleh. Kadang kita baca kisah orang soleh, Masya Allah. Ada satu orang itu, orang tabi'in, nama dia apa? Jabir, Sayyidina Jabir, lupa dah nama dia. Maknanya ketika mana saja anak dia wafat, dia kata Alhamdulillah. Maknanya ketika mana orang beritahu anak kamu sudah wafat, Alhamdulillah. Orang lain sedih, dia tenang saja dengan Allah Ta'ala. Baik. Lalu dikatakan bahawa hanya sesungguhnya sangat takut segala orang yang arif di dalam sukacita. Dalam mendapat sukacita nikmat, orang yang arif ni sangat takut. Dia kata sangat takut segala orang yang arif di dalam sukacita, yang tiada sangat takut ia di dalam duka. Tetapi ketika duka dia tak takut. Ketika dalam duka dia tak takut. Tetapi ketika dalam suka dia jadi takut. Maknanya duka cita daripada kejahatan, bagi hawa nafsu bersalahan dengan duka cita, seperti yang lagi akan dikata mu'alif. Kenapa? Kerana kadang-kadang bila kita dapat suka cita, dapat nikmat, lebih berat kepada nafsu. Lebih berat kepada nafsu. Maknanya bila sahaja kita ini dapat nikmat, kita lebih banyakkan orang lebih berat kepada mengikuti hawa nafsu. Maknanya sebab itu baik kita ambil contoh begini saja. Ketika mana kita sakit, manakah kita kalau dibandingkan kita mengingati Allah lebih pada ketika masa kita sakit ke, atau ketika mana kita sihat? Ketika mana kita sihat, kadang-kadang kita jadi lupa Allah. Jadi lupa pada Allah, kecuali orang yang dijaga oleh Allah. Tetapi ketika mana sakit, kita banyak ingat pada Allah Ta'ala. Ingat pada Allah Ta'ala. Maka orang saleh ketika mana sahaja mendapat basat dengan qabat, dia lebih bimbang mendapat basat. Sebab itu ada kata-kata orang sufi. Ini pandangan orang sufi, ini wali Allah. Dia mengatakan bahawa bagiku,
mendapat sakit lebih aku suka daripada dapat sihat. Kita pun heran dia kata gitu. Ada setengah ahli sufi kata apa? Bagiku, doaku tidak makbul lebih aku suka daripada doaku makbul. Heran kita, macam mana gini? Baik mu tak payah doa. Kita akan kata gitu. Kalau mu kata begitu, baik tak payah doa. Dia kata doa kepada Allah sebagai jalan kehambaan, bukan sebagai jalan untuk mendapat sesuatu tujuan. Tidak. Jalan sebagai kehambaan, doa kepada Allah. Dah kenapa kamu ini fikir doa tidak makbul lebih kamu suka? Kerana kalau doa makbul itu aku bimbang. Kerana doa itu aku bimbang datang daripada diri aku. Sedangkan daripada diriku ni tidak lepas daripada hawa nafsu. Tetapi kalau tidak dimakbulkan, Allah akan beri mengikut kehendak Allah. Maka dalam keadaan macam itu, katanya kerana sesungguhnya di dalam qabat itu biasanya, di dalam basat itu, di dalam kegembiraan itu biasanya tidak dapat lari daripada hawa nafsu. Biasanya begitu. Sebab itulah dikata dia takut bagi hawa nafsu. Bersalahan dengan duka cita, lain dengan duka cita. Kadang-kadang dengan sedih, dengan apa ni, maknanya membawa kepada seseorang tadi jadi ingat kepada Allah. Sebab apa dia jadi duka cita, merasa qabat? Kadang-kadang merasa qabat dengan beberapa sebab. Sebab membawa duka cita yang pertama adalah sebab dosa yang dilakukan. Jadi bila buat dosa, akhir sekali dia jadi sedih. Jadi sedih. Sebab itu pernah dengar tak perkataan orang sufi mengatakan bahawa kadang-kadang satu maksiat itu lebih baik daripada ibadat. Macam mana begitu? Begini. Satu maksiat yang membawa kepada taubat itu lebih baik daripada ibadat yang membawa kepada riak. Yang membawa kepada riak. Maka datang sedih. Bila datang sedih tadi, menghadapi sedih tadi dengan apa? Menghadapi sedih tadi dengan bertaubat kepada Allah. Bertaubat kepada Allah. Datang sedih tadi, maka dia pun bertaubat kepada Allah Ta'ala. Jadi sedih dengan sebab apa? Kadang-kadang sedih dengan sebab dosa yang dilakukan. Yang pertama. Yang kedua, sedih dengan sebab apa? Mendapat qabat dengan sebab apa? Dengan sebab dunia yang hilang, ataupun dunia yang berkurangan. Seperti apa dunia hilang? Maknanya seperti duit kita kena curi dia orang, maka kita pun bersedih. Ataupun berkurangan macam mana? Bila kita berniaga, niaga kita tak maju. Orang kata berniaga ni habis modal, dagang-dagang pun habis modal. Maka nak hadapi dengan apa? Kalau dosa, menghadapi dengan taubat. Jadi kalaulah dunia hilang, dunia berkurangan, maka menghadapi dengan redha. Dengan redha. Macam mana kita kena redha dengan Allah? Allah bagi dah kita banyak tu sekian-sekian. Dan yang ketiga, mendapat qabat ini, mendapat duka cita dengan sebab apa? Dengan sebab kita dizalimi. Seperti apa? Seperti kena fitnah. Orang fitnah kita macam-macam, maka pun kita sedih. Sedih ni nak hadapi dengan apa? Nak hadapi dengan sabar dan berserah diri kepada Allah. Baik, pertanyaan. Mana yang lebih ingat Allah? Bertambah ibadat ke menyedari dosa yang kita lakukan? Mana yang lebih ingat pada Allah? Bertambah dunia ke kehilangan dunia? Manakah yang lebih ingat Allah?
mendapat pujian manusia ke dizalimi, difitnah orang. Difitnah orang. Kadang-kadang bila kita kena fitnah, kita pun mari mikir nak macam mana ni, nak keluar ni, nak jumpa orang ni. Allah, malunya fitnah. Siapa yang kita ingat? Allah. Maka di sini orang arif billah dia mengatakan qabat itu lebih aku suka daripada basat. Basat itu membimbangkan aku, takut jadi jauh dengan Allah Ta'ala. Inilah perbezaan orang yang dekat dengan Allah dengan orang yang jauh dengan Allah Ta'ala. Jadi di sini moga-moga dapat kesedaran kita, ya Allah. Menyedari kita ini jauh dengan Allah bagus, supaya kita jadi usaha jadi dekat. Tapi merasa diri kita dekat, ini bahaya. Kenapa? Bila rasa diri kita dekat, kita kurang ibadat. Lalu dia kata antara qabat dengan basat, biasanya ketika qabat itu lebih banyak ingat kepada Allah. Tetapi orang lebih nak basat, gembira. Gembira itu banyak lalai kepada Allah. Banyak lalai kepada Allah Ta'ala. Begitulah kadang-kadang nikmat itu membawa kepada jauh dengan Allah. Kadang-kadang ujian itu, musibah, membawa dia dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi katanya, maka takut mereka itu pada ketika itu daripada rujuk mereka itu kepada Allah. Jadi orang soleh bila tambah ibadat, takut dia cepat-cepat jaga istiqamah dia, jaga dia, maknanya jaga ikhlas dalam ibadat dia. Bila mana je bertambah dunia, dia pun bimbang Allah, ya Allah, rezeki datang banyak ni, aku takut aku ini jadi orang yang tidak bersyukur pada Allah. Maka dia jaga. Ini orang-orang yang soleh. Dia akan jaga. Lalu dia rujuk dan merasakan mereka itu bagi besar nafsu mereka itu. Kerana dia bimbang, kau dapat duit banyak, kau dapat hati besar, kau tinggi nafsu tadi. Kau tinggi nafsu, maka bimbang. Daripada yang demikian itu menjauhkan mereka itu, kerana bimbang jauh. Kenapa? Dia bimbang takut membawa kepada semakin jauh dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka di sinilah kena hati-hati apa yang kita bicara pada malam ini, harap dapat faham. Maknanya hati-hati bila Allah memberi nikmat pada kita. Hati-hati memberi nikmat pada kita. Kerana apa? Kerana kadang-kadang nikmat itu membawa kita jauh dengan Allah. Oleh kerana itu, sebelum Ustaz nak menutup pengajian ini, mari kita hayati hadis Nabi SAW yang Nabi sebut dengan mafhumnya. Di dalam satu hadis Nabi SAW bersabda yang mafhumnya, akan datang zaman dan masa atas umat aku. Akan datang zaman dan masa atas umat aku di mana mereka sayang 5 dan cinta kepada 5. Mereka sayang 5 perkara, mereka cinta 5 perkara, namun mereka lupa 5 perkara. Apakah itu? Rasulullah mengatakan yang pertama, mereka cinta kepada dunia, mereka lupa kepada akhirat. Yang pertama, cinta dunia, lupa akhirat. Yang kedua, mereka itu cinta kepada hidup. Cinta kepada hidup lama. Cinta kepada keinginan hidup lama. Orang panggil dalam bahasa sufi angan-angan panjang. Mereka lupa kepada kematian. Dan yang ketiga, mereka itu cinta kepada harta. Cinta kepada harta, mereka lupa kepada hisab. Yang ini harta itu dipertanggungjawab di hadapan Allah. Yang keempat itu, mereka itu cinta kepada rumah. Mereka cinta kepada makhluk. Mereka cinta kepada makhluk, mereka lupa kepada Khalik. Yang keempat, cinta kepada makhluk, lupa kepada Khalik. Yang kelima, mereka cinta kepada rumah, mereka lupa kepada kubur. Maka 5 perkara ini yang Nabi beri peringatan kepada kita. Sebab tu orang-orang saleh dia bimbang.
Kerana dia dapat dunia, dia bimbang takut lupa akhirat. Maknanya kemudian mereka pun maknanya dapat harta, lupa, dia bimbang takut hisab Allah Ta'ala nanti dekat negeri akhirat. Begitulah keadaannya. Maka dikatakan bahawa ingat keadaan lapang itu, keadaan kita lapang itu, jaga-jaga kadang-kadang berhati-hatilah kita ketika mana mendapat nikmat daripada Allah Ta'ala, supaya nikmat yang kita dapat itu dipelihara oleh Allah. Bersyukur kita dengan Allah Ta'ala di atas nikmat, tetapi pastikan walau bagaimana keadaan kita, baik susah, baik senang, baik dapat nikmat, baik tidak ada nikmat, baik ada PKP, tak ada PKP, baik apa yang maknanya ada sakit, tidak ada sakit, yang paling penting kembalikan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Moga-moga para jemaah dapat memahami apa yang dimaksudkan dengan pengajian kitab kita pada malam ini. Moga-moga Allah Taala memberi kekuatan kepada kita untuk mengamalkannya. Dan apabila mendapat nikmat Allah Taala, maka berhati-hati di atas nikmat Allah Taala tadi, kerana nikmat itu boleh membawa kita dekat dengan Allah, dan juga bimbang salah gaya membawa kita jauh daripada Allah Ta'ala. Jadi Alhamdulillah, Allah Ta'ala memberi kepada kita untuk sama-sama membicarakan kitab ini. Ustaz hanya membacanya, menyampaikannya sahaja, sekadar yang Allah beri ilmu, dan tidak ada ilmu kecuali semuanya ilmu Allah Ta'ala. Wa ma utitum mina ilmi illa qalila, tidak diberi ilmu kepada hamba kecuali sedikit sahaja. Jadi sesiapa yang ada muskil boleh tanya kepada orang-orang yang lebih alim, yang lebih soleh. Yang paling penting jaga hati kita, jaga lidah kita. Jaga hati kita, jaga lidah kita. Jangan ada membenci orang lain, jangan ada bermusuh-musuhan. Bermusuh-musuhan. Ada pun orang yang kita tidak setuju, orang yang kita melihat dia ini dalam keadaan maknanya kita merasakan dia ini, kalau dalam keadaan kita rasa dia jauh dengan Allah, kita doakan saja. Doa dia, kita dakwah dia, kita nasihat dia, tegurlah dengan cara baik. InsyaAllah moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita semua. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Kita berdoa kepada Allah agar Allah Ta'ala terima segala amal ibadat kita, dan kita doa kepada Allah agar Allah Ta'ala angkat segala wabak, penyakit, dan kita doa kepada Allah agar Allah pelihara negara kita ini, agar satu hari nanti kita boleh menjalani kehidupan kita seperti biasa, dapat sembahyang berjemaah, dapat berjumaat, dapat kita ini berziarah dan seumpamanya. Apa yang berlaku bukan habiskan masa dengan mencari kesalahan. Kita tak perlu mencari kesalahan-kesalahan. Yang paling penting kita jaga diri kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dekatkan diri kita dengan Allah Taala. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Ustaz sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.